Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ni kita nak jalan-jalan di area Misfalah pula, ataupun nama sebenarnya Syarif Ibrahim Al-Khalil. Nama Misfalah ini adalah gelaran kepada kawasan ini yang rendah. Misfalah bermaksud rendah kerana kawasan ini merupakan kawasan yang paling rendah berbanding kawasan-kawasan lain di Al-Haram. Yang mana kalau kita tengok di Jabal Umar, di Ajiadul Sud, di Ajiadul Masafi, semuanya mendaki. Berbanding kawasan ini iaitu Syarif Ibrahim Al-Khalil ataupun Ibrahim Al-Khalil Street, ianya adalah landai dan menurun. Ianya adalah yang paling rendah. Dan Syarif Ibrahim Al-Khalil ini adalah jalan yang bersambung dengan jalan Jabal Umar. Maksudnya dia satu jalan je lah, straight je lah Misfalah ni. Di sebelah kiri kita adalah kawasan Masjidil Haram, yang mana terdapat Hotel Darut Tauhid Intercontinental dan juga Hotel Hilton Tower, yang dulu dikenali sebagai Hilton Tower dan hari ini namanya adalah Makkah Hotel. Dan di sebelah kanan kita adalah hotel-hotel Jabal Umar, yang terdapatnya Hilton Suites, Hyatt Regency, adanya Conrad, dan yang paling besar adalah Jumeirah Hotel. Jumeirah Hotel ni gate nombor 4, gate nombor 5, gate nombor 6 Suk Al-Khalil ataupun Al-Khalil Mall ni, dia punya pintu masuk. Kalau Hilton Suites ada satu pintu masuk, kalau Hyatt Regency ada satu pintu masuk, dan Conrad juga satu pintu masuk, tapi Jumeirah Hotel ada 3 pintu masuk di Suk Al-Khalil ataupun Al-Khalil Mall. Kalau kita tengok Jabal Umar punya hotel, Hyatt Regency, Hilton Suites, Jumeirah, Conrad, semua ni adalah hotel-hotel Jabal Umar. Maka menunjukkan yang kawasan ini masih lagi kawasan Jabal Umar, tapi nama mallnya pula adalah Suk Al-Khalil ataupun Al-Khalil Mall. Menunjukkan yang sebenarnya mereka ini berkongsi kawasan ataupun berada di atas satu jalan yang sama. Tengok tu ada kucing cantik. Jom kita tengok dulu kucing tu. Walaupun dia cantik tapi dia tak jinak. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita sekarang ni daripada arah Haram menuju ke hotel-hotel lama ataupun hotel-hotel ekonomi yang terdapat di Misfalah. Tengok ni masih lagi di Suk Al-Khalil sebelah kanan kita, dan ini adalah pintu masuk yang ketiga di gate 6 Jumeirah Hotel. Besar Jumeirah Hotel ni tapi belum siap lagi. Nampak gate 6 pun belum dibuka lagi. Kawasan ini adalah kawasan yang sibuk, ramai sangat orang kerana tempat ini merupakan tumpuan bagi jemaah umrah dan haji yang memilih untuk menginap di hotel yang lebih murah. Di belakang itu adalah hotel-hotel yang lama dan murah berbanding hotel-hotel yang berada di depan. Dan sekarang ni kita berada dalam lingkungan sekitar 150 meter daripada dataran Al-Haram. So di depan tu adalah Hotel Olayan Al-Haram yang sangat dikenali di kalangan jemaah Malaysia, yang mana dulu namanya adalah Hanin Al-Firdaus. Hanin Al-Firdaus. So ini landmark dia lah kawasan Misfalah ni. Kalau musim haji, jemaah Malaysia juga sangat familiar, sangat biasa dengan kawasan ini kerana hanya terus saja kita akan sampai ke kawasan hotel jemaah haji Malaysia. Cuma jemaah haji Malaysia menginap di hotel di kawasan Misfalah ini di belakang, jauh sikit dalam lingkungan 1 km ke Masjidil Haram. So hotel yang kita nak tuju sekarang ni tidaklah sampai ke tahap itu kerana saya nak bawa tuan-tuan pusing ke kawasan hotel ekonomi yang kami pilih untuk diletakkan para jemaah bagi pakej ekonomi kami. Okey, so yang ini jangan record. Di sini pantang untuk kita record polis ataupun mana-mana pegawai kerajaan, orang-orang yang bekerja di airport, tak boleh record. So kita jangan record dia. Teruskan perjalanan. Macam yang saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, di kawasan ini adalah kawasan yang kita boleh kategorikan sebagai sempurna kerana adanya kedai-kedai yang murah,
adanya kedai-kedai makan, adanya restoran, adanya roast ataupun ayam goreng yang kalau tuan-tuan bawa duit 100 rial tu tuan-tuan boleh dapat macam-macam. Berbanding kalau kita duduk di hotel di area depan. Pros and cons-nya adalah kalau di depan 100 rial tu kita mungkin hanya dapat sebiji burger dan juga secawan air. Tapi tidak di sini, 100 rial tu habis juga. Cuma kita boleh beli macam-macam. Nampak ada kedai 3 rial, ada kedai bros, ada kedai minum, ada kedai barang-barang, macam-macam kedai kita boleh dapat. Nampak tak, ramai orang berjalan. Tempat ini memang meriah dan kalau kita nak terjemahkan dalam 200 ke 300 meter ataupun 500 meter sebagai jauh, dengan perjalanan berapitkan kedai-kedai dan juga kesibukan dan kesesakan orang ramai, jarak itu tidaklah dirasakan sebenarnya. So ini adalah hotel yang juga popular, iaitu Marsa Al Jariyah, antara hotel yang cantik di kawasan ini, yang dah boleh dikatakan sebagai dekat. Jarak sekarang ni ke Masjidil Haram adalah lebih kurang sekitar 250 meter. So saya sekarang berada dalam anggaran jarak 250 meter. So Marsa Al Jariyah dulunya adalah antara pilihan utama para jemaah yang menginap di kawasan Misfalah ini, tapi hari ini dia menjadi antara hotel yang mahal sebenarnya, memandangkan dia juga terkesan dengan kenaikan harga hotel-hotel yang berada di kawasan haram. Jom kita teruskan perjalanan ke belakang. Sibuknya kawasan ni sehingga bas nak jalan pun sebenarnya agak susah. Dan bas tak dibenarkan untuk masuk all the time. Ada waktu-waktu yang jalan ini ditutup dan diberi laluan hanya untuk pejalan kaki sahaja. Antaranya adalah ketika waktu salat, selepas salat. Maksudnya kalau kita datang untuk check in, kita datang daripada airport ataupun datang daripada Madinah, pada waktu salat kita sampai di Makkah, maka kita perlu menunggu dulu sehinggalah habis waktu salat baru boleh masuk. Barulah bas ataupun teksi sekalipun boleh masuk. Selain daripada waktu tu memang tak boleh, kerana jalan ini akan sesak, kerana ianya mengumpulkan banyak sangat hotel yang ada di area ini. Dan juga hotel di kawasan Misfalah ini adalah jalan utama yang menghubungkan di antara Nakasah, Ka'kiyah dan juga jalan-jalan utama yang lain yang berada di Makkah. So sekarang kita sampai di Funduk Abdullah Al-Ghammas, yang mana kawasan ini kita sekarang berada dalam radius lebih kurang sekitar 400 meter. Dan kita teruskan lagi perjalanan kita dan kita dah pun mendekati ke kawasan Hotel Olayan Golden. Dan Olayan Golden adalah nama baru bagi hotel yang dulunya bernama Emaar Golden. Kalau tengok dalam iklan adanya Emaar Golden, maka di sinilah kawasannya dan kita nak sampai dah Hotel Emaar Golden. Dan kita iklankan Emaar Golden sebagai hotel dengan jarak 500 meter dan kita sekarang berada dalam radius 450 meter. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan fahamlah bahawa cara kami mengiklankan hotel kami adalah telus dan kami tidaklah menggunakan nama hotel dan jarak yang lebih dekat untuk mengaburi mata para jemaah. So tengok sekarang ni kita dah menghadap ke Masjidil Haram dan Olayan Golden Hotel berada di sebelah kanan kita. Kalau kita tengok Hotel Olayan Golden ini berbeza dengan hotel-hotel yang ada di sekitar ini kerana hotelnya lebih besar dan kita pilih walaupun jaraknya boleh dikategorikan sebagai jauh 500 meter, tapi hotelnya besar, selesa, liftnya banyak, dewan makannya selesa, biliknya selesa, dan ini memberikan keselesaan bagi jemaah yang berjalan berulang alik ke Masjidil Haram untuk rehat dan mendapatkan keselesaan
keselesaan yang sempurna. Bagi pakej ekonomi, kami menyediakan hotel dengan kelengkapan makanan 3 kali sehari. Kita bawakan catering. Kalau hotel 5 star, hotel-hotel yang lebih dekat di area Masjidil Haram, kita tak boleh nak bawakan catering untuk masuk ke hotel, melainkan kita perlu menggunakan khidmat penyediaan makanan hotel dan tentunya harganya lebih mahal. Namun kelebihan untuk kita memilih hotel-hotel ekonomi yang lebih jauh ini, mereka membenarkan untuk kita membawa catering daripada luar untuk menyediakan hidangan kepada para jemaah. So daripada arah Olayan Golden, kita sekarang sedang berjalan menuju ke Masjidil Haram yang jaraknya sekitar 450 ke 500 meter. Pemilihan pakej ekonomi sebenarnya ianya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kekurangannya tentunya daripada sudut jarak, tapi kelebihannya ianya adalah pakej yang lengkap dengan makanan. Makna kata, kalau jemaah datang untuk umrah tanpa membawa duit walau sesen pun, mereka tetap boleh mengerjakan umrah dengan selesa dan sempurna kerana makanan, hotel, kenderaan, mutawif, semuanya disediakan, termasuklah medical card yang menyediakan pembiayaan perubatan pesakit luar hingga RM8,000. Maka ini juga kelebihan sebenarnya bagi memudahkan urusan para jemaah sepanjang berada di Makkah. Maka sebab tu saya katakan, kalau tak bawa duit langsung pun tak apa. Itulah kelebihan pakej ekonomi. Berbeza dengan mereka yang memilih untuk pakej di hadapan, kerana untuk pakej 5 bintang kita menyediakan sarapan sahaja. Maka jemaah perlu untuk membeli makanan sendiri bagi makan tengah hari ataupun makan malam. Dan kita boleh tengok sekarang ni ada jemaah hilang. Dia ni hilang ni. Semoga Allah mudahkan urusan dan semoga Allah temukan beliau dengan ahli keluarganya. Duduk dekat hotel Olayan Golden Hotel, sama hotel dengan kita. Ada macam-macam kemungkinan bila jemaah hilang ni tuan-tuan dan perempuan. Boleh jadi dia tersesat di arah yang berbeza. Boleh jadi dia memang tak tahu pun jalan hotel balik tu macam mana. Sedangkan jalan kita ni jalan lurus saja, tak ada kona-kona pun. Tapi begitulah, ada macam-macam jenis manusia yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan melupakan mereka jalan balik sehingga dia memilih jalan yang berbeza, panik dan sebagainya. Apapun, semoga Allah mengganjari mereka di atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan. So kita dah pun sampai dekat sangat dah dengan area Masjidil Haram. Kita punya indikasi untuk jarak adalah bangunan Clock Tower, dan saya sekarang berada di pertengahan jalan. Di kiri saya adanya Clock Tower dan di sebelah kanan adalah area hotel kita tadi. So yang nampak ada kaca-kaca biru tu, itulah dia area hotel kita, bangunan hotel kita tadi, Olayan Golden. Jom kita teruskan perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Jalan ini anda boleh nampak, dia ada jalan yang dekat, iaitu masuk di celah-celah antara Makkah Hotel dengan bangunan Clock Tower. Tapi kalau tutup, maka kita perlu lajakkan perjalanan kita masuk ke haram melalui dataran di sebelah Darut Tauhid. Boleh jadi kita dapat masuk lebih dekat di area Makkah Tower, di celah-celah antara Makkah Tower dan juga Clock Tower, ataupun kita perlu lajakkan sedikit lagi ke depan untuk masuk ke arah dataran Masjidil Haram melalui Darut Tauhid Intercontinental. So begitulah tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia sedikit sebanyak perkongsian pergi dan balik di antara Masjidil Haram dan juga hotel-hotel kawasan Misfalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.